Untuk video kali ini kita akan tengok operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey. Integer kita sudah belajar sebelum ni. Integer dia terdiri daripada 3, iaitu nombor positif, nombor bulat positif, sifar ataupun kosong, dan juga nombor bulat negatif. Okay, ini ialah integer. Okey, jadi operasi asas yang kita tahu adalah ada 4. Yang pertama, tambah, tolak, darab, dan bahagi. Ini operasi asas. Okey, jadi kita akan tengok dulu operasi yang melibatkan penambahan dan penolakan integer. Okey, kalau tengok gambar raja di sini, okay, untuk penambahan integer positif dalam garis nombor, arah pergerakan adalah ke sebelah kanan. Okay, manakala penambahan integer negatif, arah pergerakan dia ke sebelah kiri. Kalau penolakan integer pula, integer yang positif, apabila kita tolakkan suatu nombor dengan integer positif, arah pergerakannya adalah ke sebelah kiri. Tapi kalau suatu nombor itu kita tolak dengan integer negatif, arah pergerakannya adalah ke arah sebelah kanan. Okey. Untuk lebih faham gambar raja ini, kita akan tengok contoh dan kita akan cuba buat penyelesaiannya dalam bentuk garis nombor. Okay, ada dua penyelesaian untuk dua kaedah yang biasanya digunakan untuk penyelesaian operasi tambah dan penolakan integer ini. Okay, yang pertama menggunakan garis nombor. Okay, pelajar boleh saja menggunakan kalkulator saintifik, tapi ada soalan yang memerlukan pelajar menjawab tanpa menggunakan kalkulator, memerlukan kemahiran pelajar sendiri. Okey, contoh soalan A. 8 tambah dengan 3. 3 itu ialah integer positif. Okey, jadi kita selesaikan dengan menggunakan garis nombor. Kita buat garisan dahulu. Lepas tu kita letakkan integer 8. Okey, sebab dia menambah integer positif, yang ini tadi, menambah integer positif, jadi pergerakannya adalah ke sebelah kanan. Okey, jadi kita akan letakkan 8 di tepi. 8. Pergerakannya akan ke arah sebelah kanan. Okey, berapa unit kita akan tengok. Dia akan bergerak 3 unit. Jadi kita buat garis yang pertama 1, 2, 3. Okay, jadi kita lengkapkan sini 9, 10, 11. Okay, ini kalau penyelesaian dengan menggunakan garis nombor. Jadi jawapan di sini adalah 11. Okay, contoh B pula. Okay, untuk B sama juga, kita buat dahulu garis nombor. Okey, untuk B kita buat garis nombor. Dan kita tengok operasi tambah, tapi menambah integer negatif. Kalau integer negatif, arah pergerakannya adalah ke sebelah kiri. Okey, jadi kita akan letakkan 5 ni di sebelah kanan supaya boleh bergerak ke sebelah kiri nanti. Ini integer 5, positif. Tapi menambah integer negatif, maksudnya pergerakannya akan ke sebelah kiri. Okey, berapa pergerakannya? 2 unit. Okey, kita tengok nilai negatif 2 itu. Jadi ke sebelah kiri maksudnya berkurang. Di sini 5, sini 4, dan di sini 3. Jadi jawapannya dalam bentuk garis nombor 3. Okey, seterusnya soalan C. Untuk soalan C, penolakan. Kalau penolakan tadi kita tengok integer positif, arah pergerakannya adalah ke sebelah kiri.
Oke, jadi kita buat dulu garis nomor untuk integer. Oke, garis nomor dia akan bergerak ke sebelah kiri, jadi kita letakkan 2 itu di sebelah kanan. Oke, menolak integer positif. 4 ialah integer positif. 4 ialah integer positif, jadi arah pergerakannya adalah ke sebelah kiri sebab operasi tolak. Oke, jadi berapa yang perlu? Berapa unit? 4 unit. 1, 2, 3, 4. Jadi kita lengkapkan. Sini 2, sini pula 1, berkurang nilainya, sini kosong, negatif 1, sini negatif 2. Jadi jawabannya 2 tolak positif 4 bersamaan negatif 2. Oke, yang seterusnya soalan D. Penolakan integer negatif. Oke, tadi operasi tolak juga tapi integer positif. Yang ini pula penolakan integer negatif. Operasi tolak dan juga integer negatif. Oke, jadi kita buat dahulu garis nomor. Oke, garis nomor dan kita letakkan operasi tolak untuk integer negatif, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Oke, bergerak ke sebelah kanan. Jadi kita akan letakkan integer negatif 1 itu di sebelah kiri. Supaya ada ruang untuk letakkan nilai digit yang lain. Oke, bergerak ke sebelah kanan. Tolak tapi dia bergerak ke sebelah kanan sebab integer negatif. Oke, pergerakannya 4 unit. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kita lengkapkan. Sini kosong. 1, 2, 3. Jadi negatif 1 tolak negatif 4 bersamaan 3 ataupun positif 3. Oke, itu adalah penyelesaian operasi tambah dan tolak dengan menggunakan garis nombor. Ada satu lagi kaedah alternatif yaitu yang dipanggil sebagai chip berwarna. Oke, kalau chip berwarna ni caranya adalah contoh kita guna contoh A dan contoh B saja. Oke, kita guna dua warna yang berbeza, kita guna biru. Oke. Positif 8. Oke. Oke, ada 8 chip berwarna biru yang positif. Tambah dengan yang satu lagi chip berwarna biru positif juga 3. Jadi kita tambahkan saja semuanya. Chip yang sama, dua-dua berwarna biru. Jadi kesemuanya ada 11. Oke, ini dipanggil kaedah chip berwarna. Oke, contoh yang kedua pula, contoh B. Oke, 5 itu positif. Kita buat chip berwarna 5, warna biru. Tambah dengan negatif 2. Oke, negatif kita tukar warna merah.
Oke, jadi bila kita susunkan, jawabannya adalah positif, positif, chip positif. Oke, bila kita selesaikan chip berwarna ini, untuk chip positif dan chip negatif ini, pasangan ini, dia akan menjadi nilai dia sifar. Oke, jadi cuma ada 3 chip berwarna biru yaitu positif. Jadi jawaban akhirnya adalah positif 3. Oke, itu untuk chip berwarna. Oke, boleh gunakan mana-mana kaedah yang bersesuaian, sama ada garis nombor ataupun chip berwarna. Penggunaan garis nombor adalah lebih mudah. Oke, seterusnya untuk operasi pendarapan dan pembahagian integer. Oke, ini konsepnya mudah saja. Oke, untuk pendarapan dan pembahagian integer, yang paling penting adalah kenal pasti dulu integernya, positif ataupun negatif. Kalau integernya dua-dua sama, dia akan menghasilkan integer yang positif. Oke, contoh integer positif darab dengan integer positif akan menghasilkan integer yang positif. Ataupun integer negatif darab dengan integer negatif akan menghasilkan integer positif. Begitu juga dengan operasi bahagi. Integer positif bahagi dengan integer positif akan menghasilkan integer positif. Integer negatif bahagi dengan integer negatif akan menghasilkan integer positif. Oke, yang paling penting adalah integer itu sama dia punya integer. Oke, operasi darab atau bahagi kalau dua-dua integer itu adalah integer yang sama, contoh positif dengan positif akan menghasilkan positif. Negatif dengan negatif akan menghasilkan positif juga. Oke, tapi kalau integer itu berbeza, contoh integer positif darab dengan integer negatif, dia akan menghasilkan integer yang negatif. Begitu juga kalau integer negatif darab dengan integer positif, sama juga menghasilkan integer yang negatif. Ataupun operasi bahagi, integer positif bahagi dengan integer negatif, menghasilkan integer negatif juga. Dan operasi negatif, integer negatif bahagi dengan integer positif, sama juga akan menghasilkan integer negatif. Oke, konsepnya integernya sama akan menghasilkan integer yang positif, integer yang berbeza untuk operasi darab dan bahagi akan menghasilkan integer negatif. Oke, kita tengok contoh. Contoh yang pertama, 8 darab dengan negatif 6. 8 ialah integer positif. Oke, jadi integer positif bertemu dengan integer negatif operasi darab akan menghasilkan integer negatif. 8 darab 6 bersamaan 48. Jadi jawaban akhirnya adalah negatif 48. Oke, contoh yang kedua. Integer negatif darab dengan integer negatif lagi. Oke, dua-dua integernya adalah sama. Jadi kalau dua-dua integer yang sama, kita darab, dia akan menjadi integer yang positif. Oke, lepas itu 2 darab dengan 9 sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah positif 18. Ataupun kita tulis 18 saja, tidak ada masalah juga. Oke, yang ketiga. Integer 24 ialah integer positif. Bahagi dengan 3 itu ialah integer positif juga. Oke, integer yang sama, operasi darab atau bahagi sama juga akan menghasilkan integer yang positif. Jadi 24 bahagi 3
sama dengan 8. Jadi jawapan akhirnya adalah positif 8. Ataupun boleh tulis 8 saja. Dua-dua betul. Tapi kalau integer negatif, wajib kena tulis simbol negatif. Oke, yang terakhir. Negatif 28 bahagi dengan 7. Integer negatif bahagi dengan integer positif. Jadi akan menghasilkan integer yang negatif. 28 bahagi dengan 7 bersamaan dengan 4. Jadi jawaban akhirnya adalah negatif 4. Oke, seterusnya gabungan operasi bagi integer. Tadi kita sudah belajar 4 operasi asas, yaitu tambah, tolak, darab, dan bahagi. Oke, jadi apabila gabungan operasi ini serentak dalam satu soalan, maksudnya kita kena tengok mana satu ataupun apa langkah-langkah penyelesaian yang patut kita buat. Oke, tengok contoh di sini. Yang pertama adalah lakukan semua operasi dalam tanda kurungan dahulu. Oke, dia ada tanda kurungan. Nanti kita akan bezakan tanda kurungan yang ada operasi dengan tanda kurungan yang negatif. Oke, yang kedua, kalau sudah selesai yang dalam kurungan ataupun tidak ada operasi dalam tanda kurung, kita lakukan operasi darab dan bahagi dari kiri ke kanan. Oke, operasi darab dan bahagi dari kiri ke kanan. Dan yang ketiga, barulah kita selesaikan operasi tambah dan tolak dari kiri ke kanan. Oke, macam mana dimaksudkan dari kiri ke kanan? Nanti kita akan tengok contoh soalan. Oke, contoh soalan di bawah ni. Oke, contoh, selesaikan setiap yang berikut. 10 tambah, oke, ini yang dimaksudkan ada tanda kurungan. Tapi tanda kurungan ini ialah bukan operasi. Oke, tanda kurungan ini adalah tanda kurungan untuk integer negatif. Oke, macam mana kita mau kenal pasti mana satu tanda kurungan untuk operasi dan juga integer? Nanti kita akan tengok contoh lain. Oke. Jadi soalan yang pertama ini operasinya adalah tambah dan juga operasi darab. Dua operasi itu. Jadi kalau kita tengok susunan tadi, tanda kurungan, operasi dalam tanda kurung tidak ada. Jadi kita terus pergi kepada operasi yang kedua, yaitu darab atau bahagi. Ada operasi darab. Jadi kita selesaikan operasi darab dahulu. Negatif 6 darab dengan 4. Bersamaan negatif 24. Oke, barulah kita ambil operasi tambah itu. 10 tambah kurungan negatif 24. Oke, jawaban akhirnya adalah negatif 14. Oke, untuk E. Untuk B pula. Untuk B, oke, sekarang untuk B kita tengok. Oke, macam mana kita mau kenal pasti tanda kurung itu adalah untuk operasi? Dia sekurang-kurangnya kena ada 2 nombor. Oke, kalau tadi cuma ada 1 nombor, maksudnya tanda kurung ini adalah untuk integer negatif saja. Oke, tapi kalau tengok tanda kurung yang ini, nah ini adalah operasi. Dia ada 2 nombor. Jadi kita selesaikan dulu yang tanda kurung ini. 4 tolak 16. 4 tolak 16 negatif 12. Baru sambung dengan operasi yang seterusnya. Negatif 12 bahagi negatif 2. Oke. Negatif bahagi dengan negatif akan menghasilkan integer positif. 12 bahagi 2 bersamaan 6. Jadi jawaban akhirnya adalah positif 6. Oke, C. Oke, C sekarang kita tengok 7 tolak 24 bahagi 6 darab negatif 5. Oke, tidak ada operasi dalam tanda kurung. Oke, cuma ada operasi bahagi dan juga darab serentak. Oke, jadi mana yang kita perlu dahulukan? Kita tengok soalan dari kiri ke kanan.
Nih. Ini yang maksudnya dari kiri ke kanan. Apabila ada dua operasi serentak, yang perlu kita dahulukan adalah yang dari kiri dahulu. Contoh macam gini, kita tengok. Yang dari kiri kita jumpa dulu adalah operasi bahagi dulu. Kalau darab dulu kita jumpa, kita selesaikan operasi darab. Tapi kita jumpa operasi bahagi dulu, jadi kita selesaikan operasi bahagi. Negatif 24 bahagi 6. Sama dengan negatif bahagi positif. Negatif. 24 bahagi 6, 4. Seterusnya operasi darab. Barulah kita guna operasi darab. Negatif 4 darab kurungan negatif 5. Negatif darab negatif sudah menjadi integer positif. 4 darab 5, 20. Dan yang terakhir kita ambil operasi yang terakhir yaitu 7 tambah dengan 20. Bersamaan 27. Itulah tadi konsep asas yang perlu kita ketahui dalam operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Yang pertama penambahan dan penolakan integer. Lepas itu pendarapan dan pembahagian integer, dan juga yang terakhir adalah gabungan operasi bagi integer. Jadi untuk lebih paham, pelajar boleh cuba buat latihan yang berkaitan dengan topik ini.